Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Kita dah baca dah baru ni ayat 5 ayat 80 ni sampai ke 90. Jadi kita baca sekali lagi dah sekali lalu. Baca 5 ayat dah. Ayat 80 ni surah Taha. Kalau dalam Quran itu muka surat berapa? Surat 317. 317. Baca dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري وأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري itulah 5 ayat dulu. Jadi kita cuba perhati makna dan huraian 5 ayat ni. Kalau dan kita baca 5 ayat pula lah. Ayat 80 ni ayat pertama yang kita baca tadi. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana afatala 'alaykumul ahdu am aradtum an yahilla 'alaykum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum mau'idi. Maka kembalilah Nabi Musa kepada kaumnya dengan perasaan marah dan duka cita. Ia berkata, wahai kaumku, bukankah Tuhan kamu telah menjanjikan kamu dengan satu perjanjian yang baik? Apa yang ada sini? Dia sebut saat ini Nabi Musa balik daripada dia bermunajat kepada Allah. Dia balik semula ke kaum dia. Bila dia tengok keadaan kaum dia tu, dia berasa marah, duka cita dia. Sebab telah jadi sesak semula. Dia tanya kaum dia tu, wahai kaumku, bukankah Tuhan kamu telah menjanjikan kamu dengan satu perjanjian yang baik? Tidak, janji dah dulu. Aku akan bawa balik satu buah tangan untuk kamu. Patutkah kamu merasa panjang masa pemergianku menerima apa yang dijanjikan itu? Aku tinggal sebentar ni berasa lama kau dah. Padahal janji dah. Tunggu sekejap, bila aku balik, aku akan bawa satu buah tangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu panduan berugama. Atau kamu sengaja menghendaki supaya kamu ditimpa kemurkaan dari Tuhanmu. Kau buat kerja lagi ni mu nak suruh turun bala, kau dia kata. Lalu kamu menyalahi perjanjian kamu denganku. Kamu mungkin janji. Dan janji molek-molek, Musa kata, duduk baik-baik. Aku nak pergi sebentar. Aku balik ni akan adalah satu perubahan. Tak ada. Tak sabar. Kenapa dia buat? Dia jadi sesak. Lagu mana sesak kita tengok depan. Selama mana Nabi Musa pergi? 40 hari. 40 hari ni tak ada yang sabar. Setelah Nabi Musa munajat kepada Tuhannya. Nabi Musa dipanggil oleh Tuhannya. Pergi ke Gunung Tur. Untuk terima watikah. Ataupun terima Taurat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun kembali lepas 40 hari pergi bermunajat kepada Tuhan. Balik-balik dia temu kaumnya dan kena ingat kaum Nabi Musa ialah Bani Israel yang telah menjadi hamba kepada orang Mesir, khususnya Firaun. Ingat lagi tak? Keadaan teruknya beratus tahun Bani Israel ni kena tindas di bumi Mesir. Jadi Nabi Musa lah buat lari Bani Israel. Ni nak imbas kembali cerita lama. Buat lari Bani Israel yang tertindas tu menyeberangi Laut Merah. Ingat dulu tak? Perang hambat dan Bani Israel tu lepas lemah habis puak-puak Firaun. Habis cerita situ. Boleh duduk seberang sana, duduk di pada pasir Tih dia panggil, duduklah situ, kebingungan tak tahu nak pergi mana. Situlah Bani Israel ni bila Nabi Musa dapat perintah kena tinggal 40 hari nak pergi terima Taurat,
tengok-tengok dia ni telah terpesong akidah. Dah dia ni sepatutnya bersyukurlah pasal selamat dah daripada kena seksa Bani daripada orang Mesir dah. Jadi bila dia tengok Bani Israel tu, Nabi Musa amat marah dan duka cita melihat apa yang berlaku kerana kebanyakan kaumnya telah kupu semula. Diriwayatkan manakala Nabi Musa telah kembali, didengarnya suara riuh rendah dan sekumpulan orang ramai menari-nari di sekeliling patung anak lembu. Dia pergi sembah patung anak lembu. Dah molek-molek dah berimeh Nabi Musa ajar dah. Tak ada Tuhan yang layak disembah, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal 40 hari, klik-klik tak sembah Tuhan dah. Dia pergi sembah anak lembu. Manusia ni dia tak boleh mana, dia pasal pelik sikit dia pujuh lalu. Bapa je dia sembah anak lembu tu, kita nak tengok depan dia royak. Anak lembu belah mana narak kau? Bukannya anak lembu, patung anak lembu. Patung. Dia buat patung anak lembu. Dengar kau ni mikrofon. Dengar tak? Macam tak bunyi. Jadi, duduk keliling patung anak lembu tu. Duduk menari-nari. Okey. Berasa sepokok kohor. Ya. Okey. Menurut Al-Qurtubi, dia ada satu tafsir. Ni kau tak bunyi. Tak bunyi langsung. Kita tahu pun kita tak bunyi. Dah. Puan. Nak buana kan. Kau set mal kan. Moga duduk dalam tu. Kali pergi dalam ni jom. Kau raik ambil hal ni tak bunyi. Boleh buan tak bunyi langsung. Ni kena jauh sikit. Dia bunyi lagu ni kan. Tak bunyi langsung. Menurut Al-Qurtubi, dia kena jauh ni takut tak jelas dah. Dia gaduh ni. Al-Qurtubi. Kecik selu-selu boleh dah. Qurtubi ni satu kitab tafsir. Nama dianya Tafsir Al-Qurtubi. Dia ahli tafsir ni. Dia ada tafsir At-Tabari, macam-macam tafsir kan. Jadi menurut tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsirnya, maknanya nama kitab tafsir dia Tafsir Al-Qurtubi lah. Manakala Imam Abu Bakar At-Tarshushi ditanya tentang kumpulan orang berzikir. Ni nak royak ni lagu mana? Nabi Musa marah kelih ni, orang duduk melopak-lopak, duduk keliling patung anak lembu. Katanya Abu Bakar At-Tarshushi ni, bila ditanya ada orang yang berzikir, ni orang lain pula, berzikir palu gendang, semacam gendang tu, dan setengahnya menari-nari seronok sehingga jatuh pengsang tidak sedarkan diri. Kemudian mereka menjamu makan. Dia buat upacara agama sendiri. Maka apa jawab Imam Abu Bakar Al-Tarshushi itu jawab, inilah dia mazhab ahli sufi yang tidak ada kerja, jahil dan sesat. Makna ada dah golongan sufi. Golongan sufi ni, tahu tak golongan sufi lagu mana? Golongan tasawuf. Sebab tu sejarah pengajian kan, orang ngaji tasawuf ni ramai sesat daripada orang ngaji benda lain. Orang ngaji fiqh, ngaji tafsir, ngaji hadis, dia jarang nak jadi sesat. Orang ngaji tasawuf, sejarah telah buktikan banyak jadi sesat. Faham tak? Tidak salah tasawuf. Sebabnya cara dia nak belajar tasawuf tu, dia pergi belajar cara dia. Dia nak cari benda keramat. Dia nak cari benda lebih. Dia nak cari ilmu. Dia nak cari ilmu yang tak payah ngaji. Ilmu laduning dia panggil. Faham tak? Maka dia reka zikir cara dia pergi bersuluk cara dia ibadat cara dia. Sedangkan ilmu tasawuf ni ialah ilmu nak mengajar supaya kita ni baiki hati biar comel, supaya amal ibadat kita hak kita buat ni tidak jadi hangus. Lagu mana tasawuf hak molek?
Tasawuf hak betul. Yang diajar oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya dia. Kalau buka kitab Ihya tu, Imam Ghazali ajar tasawuf dia, dia ajar supaya jaga lidah lagu mana, jaga mata. Tu orang tasawuf duduk dalam keadaan warak, cara makan lagu mana, cara pakaian lagu mana. Hilangkan sifat-sifat mazmumah, misalnya hasad deki, yang boleh makan amalan kita. Jangan ada hasad, jangan deki, jangan mupak. Dia jaga hati, jaga fikir perangai. Itulah tasawuf sebenar. Tapi demo tidak berapa minat. Sebab hak tidak sesat, hak betul. Dia pergi cari tasawuf lain. Mula tubiklah ceritanya, tok semayang pun tak apa. Semayang pakai niat. Semayang boleh pergi semayang Mekah. Boleh berhubung dengan ruh-ruh orang mati. Tak? Pergi keliling kubur. Sebab tu dalam sejarah, orang masuk aliran tasawuf ni ramai yang jadi sesat. Bukan tasawuf tu salah. Dia akan marah kalau kita kata tasawuf sesat. Kita tidak kata tasawuf tu sesat. Tasawuf yang dia mau cari tu jadi sesat. Orang kita kalau nak ngaji tasawuf, mula nak ngaji kitab hikam lalu. Betul tak? Sikit-sikit kitab hikam. Sebab dia keroyak martabat wali gini. Nak jadi tu wali belakang. Yang Imam Ghazali ajar tasawuf bukan lagu tu. Faham kan nak royak? Okay. Jadi katanya Abu Bakar Al-Tarsyushi tadi, ni dia kata puak-puak mazhab ahli sufi, ahli tasawuf. Ia tak ada kerja lain melainkan jahil dan sesat. Lagu mana dia amat ibadat dia? Palu gendai duduk, melopak mari. Dia nak ada dekat tadi ya Hanana tu, melopak mari palu gendai. Okey. Tidak lain pengajaran Islam itu adalah berpandukan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam kita ni dia ada dua tunjang tu je. Quran dengan hadis. Kitab Allah, sunnah Rasul. Lain pada tu tak sedar ayatlah, sesat. Kemudian diterangkan bahawa perbuatan tari menari dan berseronok itu, dia ada dah ni. Orang buat amal ibadat mula nak palu gendai duk menari. Kan kita tengok dalam YouTube tu, duk begini. Cikgu Hasan tak tengok. Ya, dia sebut begini. Wah. Teno pun duk begini. Teno jatuh. Tangguk belecacah. Nabi tu ajar zikir lagu tu. Ya, nak berseronok. Mulalah dicipta. Tengok ni. Jenis buat rekod ibadat sendiri ni, dia katanya Imam Abu Bakar At-Tarsyushi tadi dicipta oleh kaum Samiri nama dia. Siapa dia Samiri itu? Ia ajak Bani Israel sembah patung lembu. Itulah dia Samiri. Ketika mereka mengambil anak lembu yang berjasad dan bersuara. Patung anak lembu tu nyetipu di Samiri boleh kecek patung mah. Maka mereka memujanya, menari-nari dan berseronok. Katanya Imam Abu Bakar, inilah dia kata permulaan jenis bahasa buat ibadat sambil melopak sambil menari ni, dia kata dicipta oleh Samiri. Dia kata je dia. Hak lain tu hak buat lain itu tu dia lah tu. Kemudian Nabi Musa menyatakan, tadi dia cerita luar sikit daripada tu. Balik kepada cerita asal, Nabi Musa tu menyatakan kepada kaumnya, bukankah Tuhan kamu telah menjanjikan kepada kamu suatu perjanjian yang baik? Maknanya Tuhan berjanji untuk membimbing di dalam beragama dan memberi hukum hakam. Dan dijanjikan pula dengan pahala yang besar di akhirat. Nabi Musa kata, aku tinggal 40 hari tu aku janji. Bukan aku janji, Tuhan janji dengan aku. Kelik ni aku akan bawa ajaran Taurat. Ajaran Taurat tu mengandungi hukum hakam. Ada perkiraan dosa pahala. Lagu mana cara kita nak bahagia di akhirat. Petunjuk supaya kita boleh hidup bahagia selepas mati. Inilah benda yang paling berguna dalam hidup kita. Jadi marah Nabi Musa, aku tinggal 40 hari tu tak tahu mana janji. Mari kelih-kelih kau alik sembah patung anak lembu. Apa? Faham tu cerita ke tak?
Ni dia cerita start daripada dulu lagi ni. Hak duduk di Mesir, mari-mari seberang, menjeberang laut merah, gaponya hambak ke perang tu. Dah duduk di pada pasir tu, mentipu di Samiri pula. Nabi Musa bertanya, adakah masa 40 hari untuk menunggu kedatangan kitab Taurat itu terasa lama? Dia tanya. Lalu kamu menyalahi dan melupakan perjanjian? Atau kamu sengaja mencari jalan untuk Allah turunkan azab dan kemurkaannya disebabkan kamu telah menyembah anak lembu? Syiriknya tu. Kafir sembah anak lembu. Baik. Kemudian ayat yang kedua yang kita baca tadi 87. Qalu ma akhlafna mau'idaka bimalkina walakinna hummilna awzaran min zinatil qaum faqadhafnaha fakadhalika alqas Samiri. Mereka menjawab bila Nabi Musa tanya lagu tu apa mu jadi lagu ni? Dia kata kami tidak menyalahi janji kami kepadamu itu dengan kuasa dan ikhtiar kami. Tidak nak mukir janji, dia kata, hei Musa, tetapi kami telah dibebankan membawa barang-barang perhiasan orang-orang Mesir itu supaya kami mencampakkannya ke dalam api lalu kami melakukan yang demikian. Tengok, kita baca terjemah ni, kena tengok cerita baru faham. Dia jawab kuana, dia kata tak ada arwah lah sebab puak kita ni ada barang emas banyak. Dan barang emas tu pula diperintahkan supaya capuk dalam api. Tipu ke Samiri. Barang emas ni mari mana? Kita tengok sini dia. Maka demikianlah juga Samiri mencampakkan apa yang dibawanya. Dia kata bukan nak lawan Nabi Musa, katanya kaum dia tadi. Tapi tak ada arah sebab kita ni puak-puak kita banyak emas. Dan emas ni kita ambil emas orang. Cara nak selamat emas ni ialah capuk dalam lubang api. Apa jadi gitu? Kaum Nabi Musa telah menjawab bahawa kami bukanlah sekali-kali hendak menyalahi janji untuk berpegang kepada agamamu. Kami telah terpaksa, dia kata. Terpaksa sembah anak lembu. Tidak mempunyai daya untuk mempertahankan itu semua. Kami telah dikhayalkan dan diperdayakan oleh Samiri. Ada seorang manusia duduk di pada pasir itu, nama dia Samiri. Dia berpura-pura turu agama Nabi Musa. Walau berimeh dia. Pengaruh Samiri. Nama gapo Samiri? Nama sebenarnya Musa bin Zafar. Nama Musa juga. Sebab itu kita dengar cerita-cerita orang sebut Musa Samiri. Musa Samiri ni duduk sekali dengan Nabi Musa. Dia awak kenakkan Nabi Musa ni. Bila Nabi Musa tinggal 40 hari, Bani Israel, Nabi Musa tinggal daripada pasir itu, nyesesak ke dia. Dia menyesatkan Bani Israel yang Nabi Musa tinggal. Faham tidak? Lagu mana dia boleh jadi sesat? Banyak perhiasan daripada jenis emas dan perak yang telah mereka bawa sehingga menjadi beban. Bani Israel masa dia nak tinggal Mesir itu, dia bawa barang-barang kemah. Dia ambil mana? Barang kemah ni. Sedangkan dia ni jadi hamba di bumi Mesir. Dia pinjam dengan orang Kibti. Kibti ni penduduk Mesir. Faham tak? Faham ni? Penduduk Mesir tu nama dia nama dia golongan Kibti. Bani Israel itu puak Nabi Musa bawa ni. Jadi orang Kibti lah duduk tindah Bani Israel ni. Baik. Pada mulanya emas itu dipinjam daripada jiran mereka, bangsa Kibti. Nyebui pula pinjam. Semasa di Mesir untuk dipakai dalam satu perayaan bagi mengelirukan supaya tidak diketahui tujuan mereka untuk melarikan diri. Again. Bani Israel itu dia pergi pinjam pasal ada satu hari perayaan. Dia pergi pinjam dengan jiran-jiran orang Kipti, mari pinjam gelang demo, mari pinjam loket demo, mari pinjam cincin demo, mari kemah banyak. Pakat pinjam belaka. Sedangkan dia nya guna barang kemah tu dia tak sibuk napok. Dia nak lari sebenarnya nak tengok Nabi Musa, nak lari ni kan. Ingat ada cerita dulu, nak lari ni. Sebab Nabi Musa kata, "Okey, mari kita pakat lari." Nabi Musa tak tahunya pakat bawa emas belaka. Emas pula emas orang.
Baik. Barang-barang yang dipinjamkan itu dibawa bersama mereka tanpa dikembalikan kepada tuannya. Hak pinjam nak raya lah. Pakan nak raya. Pinjam sudah, nyuak lari. Menyeberangi Laut Merah, hak Nabi Musa buat lari, bawa sampai ke Kemah. Tak tahu banyak mana, berapa gatan seorang-seorang yang bawa. Tiba-tiba, bila Nabi Musa tak ada, Samiri ni tipu. Samiri kata menyimpan barang perhiasan boleh membawa sia sebab membawa barang orang, barang curi. Sia hidupmu. Mana dalil sianya dia kata. Tengok Nabi Musa tinggal mu perak takut 40 hari dah tak tahu duk mana ni dah. Dia kecek gitu dah. Itulah tanda dia kata mu ni sia. Nabi hok je bawa mu ni. Toke mu sendiri hok je wak lari mu daripada perang menyeberangi Laut Merah tu. Acik mu tanya dia duduk mana lah ni. Tak ada dek dah. Tinggal mu dah tak duduk mana dah. Nabi mu tinggal mu dah. Pasal apa? Sebab mu jadi celaka sial. Sebab apa sial? Muak lagi barang mah orang. Jadi mulalah dia berasa nak bersih diri. Tidak gitu kan ni? Kayak pandai ke orang-orang menyesat ke dia kecek lagu mana cara orang kaya hamba ni mok siap banyak lah masuk kerja dulu pitih banyak juta-juta. Ada ustaz je ni bahasa ambil kesempatan gini kena wakah tu ambil kambo buat ambil kambo boleh kita buat beli kereta ke dia. Tahu tak? Jadi orang ni apa nak ambil kesempatan ketika orang ni nak isah, orang ni nak membersihkan diri. Ni peluang. Faham Okey. Oleh itu Samiri memperdayakan. Lagu mana? Supaya melucukkannya, buang habis gelang rata berapa, lalu dibuat satu lubang untuk menanis semua perhiasan tersebut, kemudian dileburkan. Dicucuk api. Faham tak? Jadi barang kemah buh dalam lubang tu dicucuk api nyala. Siapa dia? Samiri dicucuk api. Kemudian ayat 88 yang kita baca tadi, فَأَخْرَجَ لَهُمْ إِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِي. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari leburan barang-barang itu patung seekor anak lembu yang bertubuh lagi bersuara. Lalu mereka berkata, ini ialah Tuhan kamu dan Tuhan bagi Musa, tetapi Musa telah lupa. Faham tak? Dia kata anak lembu ni lah Tuhanmu. Tuhanmu dan Tuhan Musa. Tapi Musa ni tak ingat, dia kata nyenggungal lain. Dia cari Tuhan tak jumpa ni, dia kata. Boleh percaya ke Samiri royak lagu tu? Ni ulas ayat tadi. Semua perhiasan yang dilebur dalam api oleh Samiri tadi, namun pakat buang belaka bagai kemah tadi kan, diciptakan menjadi sebuah patung berupa anak lembu yang boleh bersuara. Peliklah zaman dulu buat patung boleh kecek. Lagu mana boleh kecek? Setengah ahli tafsir mengatakan Samiri telah melomokan patung itu bila dia peracur tu, pandai dia. Bila peracur dia tepuk jadi tubuh anak lembu dengan muka hidup seekor-seekor anak lembu. Bakali dia pandai juga ukiran ni Samiri tak ni. Jadi anak lembu mahal kalau lo ni weh. Mah tu pak seekor anak lembu tu bakali berapa bilion harga tu ni. Mah sekali lo ni 40,000 lo ni tu. Kau cikgu Hassan mana? Kalau boleh teringau lembu tu tak apa dah. Seekor anak lembu mah tu pak. Dia buat. Katanya ni kata setengah ahli tafsir, tapi hak ni tak berapa boleh pegang ni. Moga cerita Israiliyat ni. Dia kata Samiri itu melomokan patung dengan tanah bekas pijakan tapak kuda yang ditimbangi oleh Jibril. Jibril naik kuda digijik atas tanah. Jadi tanah ni dikatakan bila sebut dikatakan ni tak berapa boleh pegang. Bila tanah tersebut terkena sesuatu benda, dia boleh kelihatan hidup. Nampak supaya hidup. Kalau kita bubuh di patung anak lembu tu nampak hidup. Nampak? Baik.
Tetapi kata setengah ahli tafsir lah, hak ni hak boleh pegang sikit. Samiri hanya membuat rekodan patung anak lembu yang dilengkapkan dengan alat-alat yang menyerupai serunai. Sebab zaman dulu alat muzik radio tak ada lagi. Dia pasang benda dalam. Nak tipu puak-puak Bani Israel. Dia buat macam selunar. Sehingga apabila patung itu dihadapkan ke arah angin yang bertiup duduk pada pasir. Dia tak mau bucung selunar tu duduk dalam perut lembu tu. Bila dia tiup angin tu, dia ejah biar bunyi comel. Kan? Bunyi boh. Pandailah dia waktu nya. Muka muncul selunar tu kecil besar terah dia buat praktis tu dah. Tak jadi tu bukan suara lembu tu. Besar tu jadi suara itik pula dah. Dia ejah biar bunyi bila dia tiup angin, kena angin, selunar tu bunyi boh macam lembu. Seolah-olah lembu menguak. Wah, lembu menguak kalau kata bunyi. Okey. Habis masa dah. Samiri telah menipu dengan mengatakan mendakwa patung anak lembu tersebut ialah Tuhan mereka. Tu dia kata bukti. Cuma dengar tu. Boleh menguak tu, boleh bertebuh patung anak lembu tu. Dan patung inilah Tuhanmu dan Tuhan Nabi Musa, ia wajib sembah dia. Boleh percaya ke hak Musa Samiri royak. Faham kena cerita ni? Dia juga berkata Nabi Musa telah terlupa Tuhannya, lalu pergi mencari di gunung Tur Sina. Orang panggil Tur Sina ni. Sedangkan patung itulah Tuhannya. Dia kata Nabi Musa ni dia tak ingat. Dia pergi cari Tuhan dia pakai gunung Tur Sina, padahal ni Tuhan dia. Tuhan Musa, Tuhanmu. Pakai sembah belaka dia kata. Kalau Nabi Musa klik pun Nabi Musa akan sembuh juga dia kata. Bolehnya percaya lagu tu. Sebab dia nak tanya siapa. Duduk di pada pasir nak mengaji dengan siapa. Tak ada orang. Sesak situ. Lah ni boleh juga buka-buka internet. Nak tahu betul ke salah. Dah. Okey. Lepas tu ada dua ayat lagi berhabis anda. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a. Patutkah mereka tidak mahu berfikir sehingga mereka tidak nampak bahawa patung itu tidak dapat menjawab perkataan mereka dan tidak berkuasa mendatangkan bahaya atau memberi manfaat kepada mereka. Ulasannya Allah menolak kata-kata Samiri dengan firman-Nya. Samiri boleh kata lembu tu Tuhan guana dengan semata-mata boleh bertebuh. Mengapa mereka tergamuk menyembah patung anak lembu itu? Tidakkah mereka berfikir bahawa patung tersebut tidak dapat memberi sebarang jawapan kepada mereka jika ditanya? Kalau Tuhan sungguh boleh kecek dengan dia, ni duk bunyi bong saja sepuluh lembu. Tergamuk awak Tuhan dah dia kata. Setahu tu. Sepatah kata pun tidak dapat dikeluarkan. Apalagi untuk menolak sebarang bahaya dan bencana. Patung itu juga tidak mampu mendatangkan manfaat. Dapat bunyi tebuh. Muka pasien selunar dalam. Dan ayat akhir kita baca tadi, walaqad qala lahum harun min qabl ya qaumi innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Ni. Bila Nabi Musa tinggal ni kan, adik abang dia Harun jaga pok-pok Bani Israel itu. Dia tinggal, dia wakil ke Nabi Harun. Dan demi sesungguhnya Nabi Harun telah pun berkata kepada mereka sebelum itu, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diperdayakan dengan patung itu dan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang melimpah-limpah rahmat-Nya. Oleh itu ikutlah daku dan taatlah akan perintahku. Jadi Nabi Harun dia jangan dengar Samiri royak ni belawak. Dengar aku royak ni. Aku ni habang kepada Nabi Musa. Nabi Musa suruh aku jagamu. Tak dengar buah Nabi Harun. Nabi Harun ni pula kan kita baca dah dulu, kita dengar dah dulu. Nabi Harun ni dia tidak serupa Nabi Musa, dia tidak backing, dia lembu. Lembu kecek beralu gapo dia bukan gasan serupa Nabi Musa. Dia tidak backing walaupun dia abang. Dia lembu. Jadi Bani Israel tak takut ke dia. Dia tahan nasihat. Dalam menyebut kisah Nabi Harun, Allah menceritakan sesungguhnya Harun telah menasihati Bani Israel yang menyembah patung lembu sebelum Nabi Musa kembali supaya mereka hanya menyembah Allah. Dengar kau tak dengar? Ni kita nak baca minggu